Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, insyaAllah hari ini aku nak berkongsi tentang Uwais Al-Qarni. Apa yang ada pada Uwais Al-Qarni ni? Rasulullah SAW sendiri pernah wasiatkan kepada sahabat, sekiranya anda berjumpa dengan Uwais Al-Qarni ni, minta pada dia untuk dia mendoakan kalian agar diampuni oleh Allah SWT. Jadi kalau Rasulullah sendiri pesan macam tu pada para sahabat, maksudnya pemuda ni memang bukan biasa-biasa punya orang lah. Persoalan dia, apa yang hebat sangat pada Uwais ni? Sebab kalau kita tengok, dia bukanlah level-level sahabat lah. Sebab Uwais ni dia cuma tabi'in, maksudnya dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dan dia pun tak pernah join mana-mana perang bersama Rasulullah SAW. Dan dia juga bukanlah duta Islam seperti Mus'ab bin Umair ataupun seorang penulis Al-Quran seperti Umayyah. Jadi apa yang membuatkan dia ni hebat sangat kan? Okey, kalau kita meneliti betul-betul kisah Uwais Al-Qarni ni, kita akan dapati 3 perkara hebat yang ada pada diri Uwais Al-Qarni ni. Okey, yang pertama adalah kecintaan Uwais ni kepada ibu dia. Ibu dia ni memang seorang yang dah tua lah, dan dia memang mengharapkan Uwais untuk menguruskan segala keperluan hidup dia lah. Makan, minum, pakai, even nak buat ibadah sekalipun kena mengharapkan Uwais Al-Qarni ni. Dan suatu hari tu ibu Uwais ni bagi tahulah keinginan dia untuk menunaikan haji. Tapi dalam keadaan keterbatasan fizikal, dalam keadaan diri yang sedang sakit, macam tak mampulah untuk si ibu ni untuk nak pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Lalu apa yang Uwais buat? Dia beli seekor anak lembu yang baru lahir, yang dah habis menyusu, dan dia pikul anak lembu tu untuk bawa pergi makan, dan kemudian dibawa semula ke kandang. Dan dia ulang benda ni selama berbulan-bulan, sampailah anak lembu tu dah jadi besar, dan dia masih mendukung anak lembu tersebut. Bila hampir tiba musim haji, dia dukung mak dia sendiri dengan kudrat yang dia ada. Dia bawa mak dia daripada Yaman pergi ke Mekah. Dia sanggup berkorban macam tu semata-mata untuk nak menunaikan hasrat ibu dia, nak menunaikan haji. Kita boleh tengok betapa taatnya Uwais ni kepada ibu dia. Kalau kita banding dengan diri kita sendiri kan, hari ni kalau mak kita suruh pergi beli santan kat kedai ke, minta tolong angkat kain ke, apa reaksi kita? Adakah reaksi kita sama macam Uwais Al-Qarni ni? Itu tanyalah diri masing-masing. Dan perkara kedua pula yang hebat tentang Uwais Al-Qarni ni adalah kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Dan yang lebih menguatkan fakta ini adalah seumur hidup dia, Uwais ni dia tak pernah langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dikisahkan suatu hari itu memang dia dah tersangat rindu kepada Rasulullah. Jadi dia minta izin ibu dia untuk pergi ke Madinah untuk nak berjumpa dengan Rasulullah. Dan ibu dia ni beratlah untuk nak melepaskan Uwais, sebab siapa yang nak uruskan keperluan dia nanti kan. Tapi disebabkan dia kesian tengok anak dia ni yang dah tersangat-sangat rindu, yang nak juga berjumpa dengan Rasulullah, ibu dia pun benarkan. Tapi dengan syarat, selepas selesai urusan berjumpa dengan Rasulullah, terus pulang. Jadi si Uwais ni pun dia happy lah dapat pergi ke Madinah. Bila sampai ke kota Madinah, dia pun tanya penduduk Madinah di mana rumah Rasulullah kan. Dan bila sampai di depan rumah Rasulullah, dia ketuk pintu. Namun yang membuka pintu adalah isteri baginda. Dan dia bagi tahu bahawa Rasulullah tak ada dekat rumah. Rasulullah ada di batasan perang. Jadi waktu tu memang Uwais tu sangat-sangatlah kecewa, sebab dia dah lah jauh daripada Yaman ke Madinah. Rasulullah pula tak ada kat rumah kan. Jadi waktu tu dia berkira-kira sama ada nak tunggu Rasulullah ataupun nak pulang. Tapi bila Uwais ni dia fikir balik pesanan ibu dia, dia ingat tentang keadaan ibu dia, dia pun pulanglah semula ke Yaman dalam keadaan yang kecewa lah sebab tak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Dekat situ kita boleh tengoklah betapa bersungguhnya Uwais ni dia sayang dengan Rasulullah. Kalau kita ambil kira pada zaman tersebut kan, mana ada syarikat-syarikat penerbangan ni, tapi dia sanggup berjalan kaki daripada Yaman ke Madinah semata-mata nak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan kita pula macam mana? Adakah kecintaan kita sama dengan Uwais ni mencintai Rasulullah SAW? Berapa sunnah Nabi yang kita ikut hari ini? Sunnah tentang mengajar kepada kebaikan, sunnah untuk tidak mengumpat, sunnah untuk mencegah kemungkaran. Banyak mana sunnah Nabi yang kita ikut dan banyak mana sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Dan yang ketiga adalah keikhlasan yang ada pada diri Uwais Al-Qarni ni. Kalau dia tak betul-betul ikhlas sayangkan ibu dia,
dan dia tak betul-betul ikhlas sayangkan Nabi Muhammad, macam mana dia boleh dapat sanjungan yang tinggi daripada penduduk langit? Antara keikhlasan yang luar biasa lah kita boleh tengok dekat diri Uwais ni, bila mana dia berjumpa dengan Saidina Umar. Saidina Umar tanya dia kan, lepas ni nak pergi mana? Dan Uwais ni cakap dia nak sambung perjalanan ke Kufah. Kemudian Saidina Umar beritahu yang dia akan menulis surat kepada Gubernur Kufah untuk memberi layanan yang baik kepada Uwais. Dia tolak tawaran tersebut sebab dia kata dia lebih suka dikenali sebagai orang kebanyakan. Maksudnya orang yang tak dikenali lah. Jadi ikhlasnya Uwais ni, dia buat apa sekalipun dia tak mengharapkan imbuhan dunia. Dia buat tu memang ikhlas kerana Allah. Jadi moga-moga dengan perkongsian ni kita lebih memaknai apa erti keikhlasan. Kita boleh belajar keikhlasan yang sebenar daripada diri Uwais Al-Qarni ni. Dan semoga kita lebih bersemangat untuk mengikut jejak langkah Uwais Al-Qarni ni, di mana kita lebih mengejar akhirat berbanding dengan populariti dunia, insya-Allah.